Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Syukur pada Allah SWT kita jumpa pagi ini untuk tajwid sebutir-sebutir. Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan dengan muka surat 289 ayat yang ke-71 sehingga ayat yang ke-75 insya-Allah ya. 71 hingga 75 insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Dah bersedia sama-sama dengan Cik Pah? Dah, alhamdulillah. Masya-Allah. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab dan kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, pada para anbiya dan syuhada, pada ibu bapa kita, pada anak cucu kita, kepada datuk nenek moyang kita, seterusnya kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, guru-guru kita. Jangan lupa sekali-sekali ya. Kita zikir dulu, lepas tu kita terus dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati war ruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabiyyu salamullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan Ummul Kitab. Kita teruskan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك
فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Apa khabar semua pagi ini? Okay, Alhamdulillah. Sharifah, Zaima, Aziza, Nun, Tun, Lia, Farida, Masya Allah, ya Hamimun, Mun, apa khabar? Gurozia, Syafiqah, Nurizatah, okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Mari kita mulakan dengan melihat ayat yang kita akan baca pada hari ini. Ya, yang kita akan baca pada hari ini iaitu ayat yang ke-71 sehingga ayat 75 surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra. Okey. Baik. Okey. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama baca dulu. Lapangkan dada, tarik nafas panjang-panjang, tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui bacaan kita. Apabila kita baca, kita hembuskan bersama-sama keluarnya sebutan kalimah, maka keluarlah nafas kita itu ya perlahan-lahan ya. Jangan digunakan ditolak dengan cara kuat. Dan tolakkan perlahan-lahan supaya nafas kita panjang. Tarik dulu. Tarik melalui hidung. Okey. Alhamdulillah. Duduk tegakkan badan. Hari ni exercise sikit kita. Tegakkan badan kita. Jangan membongkok. Tegakkan badan. Ya, supaya bacaan kita akan lebih sempurna. Tegakkan badan kita supaya nafas kita lebih panjang. Tujuannya supaya nafas kita panjang. InsyaAllah ya. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا ولولا
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Sadaqallahul Azim. Okay, sampai sini Alhamdulillah. Dan kita tengok maknanya. Ayat yang ke-71 sehingga ayat yang ke-75 insya-Allah. Ingatlah pada hari kami menyeru tiap-tiap umat manusia dengan pemimpin mereka. Sesiapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita dan mereka tidak dikurangkan pahala amal yang baik sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka dia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Ayat seterusnya, 73. Sesungguhnya mereka nyaris-nyaris dapat memesongkan engkau, wahai Muhammad, daripada apa yang kami telah wahyukan kepada engkau, supaya engkau mengada-ngadakan kebohongan atas nama kami dengan perkara yang lainnya. Jika engkau melakukan demikian, barulah mereka menjadikan engkau sahabat qarib. 74. Dan kalaulah tidak kami menetapkan engkau berpegang teguh kepada kebenaran, tentulah engkau hampir sahaja cenderung kepada kehendak mereka. 75. Jika engkau melakukan yang demikian, tentulah kami akan merasakan engkau kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda juga semasa mati. Kemudian engkau tidak beroleh seseorang penolong pun terhadap hukuman kamu. Ini dia ya. Okay, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah itu adalah makna ayat. Makna, bukan tafsiran, makna ya. Makna dia sedemikian. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita perhatikan. Hari ini Cik Pah nak minta perhatikan huruf Hamzah dan huruf Alif. Kenapa Cik Pah nak sangat perhatikan huruf Hamzah dan huruf Alif? Apa beza huruf Hamzah dan huruf Alif? Apa beza? Ya, Alif berdiri, Hamzah. Ni, Alif berdiri, Hamzah begitu. Itu beza. Ya, dari segi bentuk. Itu adalah dari segi bentuk. Apa dia Hamzah dan apa dia Alif. Okey, baik. Kita mulakan dulu. Tapi kita akan tekankan kepada Hamzah dan Alif. Okey. Sebelumnya Cik Pah nak maklumkan. Perasan tak kita, apabila dikatakan huruf hijaiyah itu 28 ke 29? Apabila dikatakan 28, maka dia tidak termasuk alif. Perasan tak? Cuba bilang. Apabila huruf hijaiyah itu dikatakan 28, maka dia tidak termasuk alif. Jika huruf hijaiyah itu dikatakan 29, ya, dia masuk alif. Boleh pula dah alif ni dimasukkan dan tidak dimasukkan. Kenapa? Kerana alif itu adalah hamzah dan hamzah itu adalah alif. Ada beza tak? Ada. Tapi ada tak beza? Alif boleh dikatakan hamzah, hamzah boleh dikatakan alif. Cuma kedudukan dia yang membezakan. Apabila kedudukan dia membezakan, maka kita panggil dia alif, dan yang itu membezakan kedudukan dia lain, kita panggil dia hamzah. Okey. Ini Cik Pah maklumkan sebelumnya. Hamzah memang dia berdiri dengan sendirinya dan dia tidak bersambung dengan apa-apa juga. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Apabila dia hendak duduk di satu tempat, alif akan dikawalnya. Nampak? Alif akan dikawal dia. Kalau dia duduk di bawah, baris di bawah, alif dia akan kawal hak dia. Alif tidak akan berbaris. Alif tidak akan berbaris. Perasan tak? Alif perlukan sandaran.
Kedudukan alif perlukan sandaran. Baru dia berfungsi. Tengok alif mat. Alif mat. Ada tak alif yang berdiri dengan sendiri, berbaris? Berdiri dengan sendiri tanpa hamzah ada menyokongnya, dia berbaris. Ada tak? Ada tak kita dapati macam tu? Hamzah, okey, boleh berdiri dengan sendiri. Alif, ada tak dia berbaris kalau dia duduk sendirian? Ya, alif dia perlukan penyokong. Dan alif pula dia tak boleh duduk di tengah, di depan. Alif tidak boleh duduk di depan. Adalah Cik Pah. Ada alif di depan. Mana? Tunjukkan Cik Pah. Mana alif di depan ni? Ni. Alif ni. Al-Lazi ni Cik Pah. Kita panggil apa? Kita panggil alif ke? Kita panggil hamzah wasal. Kita panggil alif ke dia? Hamzah wasal. Okey. Tengok ini. Kita panggil apa tu? Hamzah yang berbaris. Okey. Ini apa dia? Ni Cik Pah ni ada ni. Ni. Alif ni. Okey. Ni. Ya. Tapi dia perlukan sandaran sebelum ada dia. Dia perlu huruf kaf. Dan dia tidak berbaris. Nampak? Dia tidak berbaris. Dia tidak berbaris. Maknanya dia perlukan sandaran lain untuk membunyikan dia. Tetapi bunyi dia sama kan hamzah? Sama. Kalau macam ni bunyi kedudukannya sama. Tetapi makhraj dia berbeza. Sebab hamzah kedudukan makhraj dia di mana? Di kerongkong, di halqum kita. Nak tahu beza tak beza bunyi hamzah ni? Hamzah ni bunyi dia kita nak tahu. Kan Cik pada cakap, kedudukan setiap huruf. Kita nak tahu makhraj huruf. Yauma nad'u. Okey. Kita nak tahu makhraj huruf, kita kena matikan dia. Kita kena matikan. Okey? Okey, huruf hamzah kalau kita mati dia bunyi apa ya? Kalau kita matikan dia bunyi apa? A, I, U. Di mana bunyi dia? Di mana dia bunyi? A, I, U. Di leher kita yang panjang. Di hakum kita. A, I, U. Tetapi alif kalau kita matikan, dia bunyi apa? Alif. Cuba matikan. Kita nak cari makhraj alif ni. Cuba matikan dia. Macam mana nak matikan alif, nak cari makhraj ni? Yang kita sebut alif wawiyah itu mat. Kedudukan alif wawiyah, alif mat. Itu yang ada. Alif mat, dia maknanya alif ni dia kena menumpang. Dia kena menumpang. Dia kena ada membantu dia. Baru dia berfungsi. Okey? Baik. Dah yakin? Dan bunyinya macam mana? Hamzah dengan alif. Sama. Cuma makhraj hamzah ni di belakang. Tapi kalau bunyi kita sebutan dia macam mana? Sama. Ringan. Dia huruf. Hamzah ni huruf apa? Huruf istifal. Alif huruf apa? Istifal. Tetapi cuma alif ni boleh bertukar menjadi bacaan tebal atau tipis. Itu pun bergantung kepada huruf sebelumnya. Dia bergantung. Dia tak boleh sendirian. Dia kena bergantung. Itu beza ya. Okey. Boleh tunjukkan Cik Pah alif yang duduk di depan dan berbaris, atau di mana jua yang berbaris. Alif yang berbaris. Boleh tak tunjukkan Cik Pah? Okey. Cik Pah nak maklumkan lagi. Dalam seluruh Al-Quran, alif hanya digunakan untuk mat. Dia tak ada. Dia berbaris sendiri. Dia mesti ada menumpang orang atau hamzah yang memilikinya. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Baru perasan ke? Lama dah perasan Cik Pah. Tak cerita ya kat Cik Pah. Ya, baru perasan ke? Okey, sekarang ni Cik Pah nak tunjuk macam mana hamzah berfungsi. Tengok sini je. Sebelum Cik Pah pergi jauh. Huruf hamzah. Okey. Huruf hamzah.
hamzatun. Okey. Hamzah. 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 Alif. Hamzah duduk atas dia. Alif. Hamzah duduk bawah dia. Alif. Hamzah duduk depan dia. Di atas dia berbaris depan. Dia tak boleh. Alif okey. Boleh tak alif kan? Ya, itu. Tapi dia menumpang pada hamzah. Dia menumpang hamzah. Dia tak ada baris sendiri. Bila dia tak ada baris sendiri, hamzah yang bagikan dia baris tu. Baru bunyi. Kalau dia sendirian, dia boleh baris? Tak ada. Tak boleh. Sama juga. Ya, di sini. Ya, hamzah. Sini, hamzah. Sini pun hamzah. Dia tidak boleh dengan sendiri. Nampak? Ya, itulah huruf alif sebenarnya. Ya, itulah huruf alif sebenarnya. Itu sebabnya huruf-huruf hijaiyah ini hanyalah 28. Sebab dia tidak letakkan alif. Yang jadi 29 orang letak alif. Tetapi masih juga alif itu nak berfungsi, dia kena melalui hamzah dia atau huruf-huruf lain yang membantunya untuk membunyikannya. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita cerita tu, lepas tu kita cari. Kita jumpa alif, kita pun sebut. Okey, baik. Okey, baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Narimah, betul Cik Pah, betul. Cik Pah bukan kata Cik Pah pandai-pandai Cik Pah ada teori. Tidak. Ya, Cik Pah nak jelaskan iaitu dia tak boleh datang sendiri. Dia tak boleh ya. Dia tak boleh, dia kena menumpang orang dan dia boleh mendatang. Macam yang Cik Pah tunjuk tadilah hamzah wasal. Okey? Okey, baik. Kita mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula ya. Ingat baris di atas, buka mulut, baris di depan, moncongkan mulut. Bila baris di atas ada alif di gini, maka kena buka mulut ya. Ini adalah huruf apa? Mad asli, dan ini adalah mad asli dipanggil juga sebagai mad tabi'i atau mad zati ya. Zati, tak payahlah banyak-banyak nanti pening. Okey, mad asli atau mad tabi'i je ya. Okey. Dia ada satu lagi term dia mad zati dipanggil. Okey. Okey, kita sebut ai, u, okey, na, a, okey, dan baris ya, i. Ingat a, i, u. Okey. Baik. Kita mula. Lin. Yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Okey. Sekali lagi. Yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yaw, baris di atas dan ada waw lin, maka bacaannya lin. Huruf lin terjadi apabila waw atau ya yang mati, sukun, dan sebelumnya mesti berbaris di atas. Barulah terjadi lin bacaannya. Bacaannya ialah rokhawah, iaitu yauma. Lembut dan rokhawah. Lin dan rokhawah ya, iaitu lembut dan meluncur. Yauma. Okey. Yauma nad qalqalah sughra. Nad. Okey, sebutan dal, lidahnya diletakkan di gigi atas, di pangkal itu, di gigi atas, di belakang gigi atas, menekan di situ, menolak, kemudian lepaskan, maka berbunyilah qalqalah. Kalau kita tidak lepaskan, dia tidak akan melantun, maka dia tidak ada qalqalah. Dia contoh, kalau kita tak lepas, dia jadi nad. Kita tidak lepas, kita lekatkan di situ nad ya. Kalau kita lepas, nada. Okey, lepaskan nad'u. Kena, tak boleh ke Cik Pah kita sebut nada. Bila kita sebut nada, maknanya lidah kita sudah bawa ke atas lelangit, ke lelangit ya. Jadi kita tidak letak di lelangit, tapi letak di belakang gigi. Nada, makhraj dia di situ. Okey? Nada, makhraj dah di mana? Di belakang. Buku makhraj pula Cik Pah kena buat keluar ya. Maaf.
Cik Pah lebih seronok tunjuk rajah makhraj. Senang untuk semua faham bahawa kedudukan dal. Okey. Nad. Okey, nad. Kita tekan di sini. Ya, kita tekan di sini dal. Huruf dal. Nampak? Ni. Maka kita tekan huruf dal di sini. Nad. Jangan di sini. Bila kita tekan di sini bunyi keras. Salah ke Cik Pah? Tak salah. Ada juga orang tekan sini Melayu ya. Ini adalah dal Melayu. Memang kita sebut sini. Daling, dada, dagu kita sebut di sini. Dada ya. Tetapi bagi bahasa sebutan huruf hijaiyah iaitu huruf Al-Quran, maka sebutannya dal di sini. Ya. Dalnya di sini. Tolak di situ. Praktis lama-lama perfect insya-Allah ya. Jangan risau. Jangan risau. Sebab benda ni dia kena ulang-ulang. Benda yang sama kita akan ulang-ulang. Okey, baik teruskan. Yauma nad'u dua harakat. Tengok apa nampak tu? Alif. Pada penulisan dia tidak berfungsi. Alif, ya. Ini alif yang tidak berfungsi. Sebab dia tidak bergantung di mana-mana pun. Bila dia tak bergantung di mana-mana, tidak ada apa, dia tidak berfungsi pada bacaan, tapi dia berfungsi pada tulisan. Kita dah jumpa ya. Kulla, ku, terbunyi ya, bunyi angin sikit sebabnya ia adalah huruf ia adalah huruf hamas dan kita jangan terlalu bunyi k. Kulla, tidak bunyi ku, jangan kulla terlalu banyak, sekadar kulla, sekadar lembutkan dia. Sebab nak lembutkan dia, nak bezakan dia dengan qa. Tak nak bunyi qulla. Takut bunyi qulla, jadi kulla. Okey. Kulla unasi. Ni hamzah yang Cik Pah kata ini alif, tetapi hamzah yang berkuasa. Hamzah yang menolong dia membunyikan, maka ia adalah hamzah yang membunyikan. Hamzah yang berbunyi ya, yang duduk di atas alif. Ya, dia perlu orang lain, dia perlukan nak bunyikan tu dia perlukan hamzah. Kalau nak bari di bawah pun dia perlukan hamzah. Dia tidak boleh berbunyi sendiri. Sebab dia adalah lebih, itu kita panggilkan dia lebih pada hamzah. Ya. Okey. Unasin, baru berbunyi na. Tetapi dia membantu. Dia membantu membunyikan mad. Sebab ia adalah huruf mad. Sekarang baru kita tahu mad sebenarnya dia ya. Waw yang tidak berbaris, ya yang tidak berbaris, alif yang tidak berbaris adalah huruf mad. Tetapi waw walaupun dia huruf mad, dia boleh berbaris dan dia boleh mati dan dia boleh berbaris di atas. Dia akan ada baris. Tetapi tidak alif. Perasan tak? Walaupun tiga tu huruf mad, sama-sama huruf mad. Alif, waw, ya. Tetapi alif tidak berbaris. Waw boleh berbaris. Ya pun boleh berbaris. Itulah menunjukkan bahawasanya dia ni adalah hamzah punya rumah. Ya, okey. Unasim. Okey, sim ni iqlab. Kita dah jumpa iqlab awal-awal. Sim, mim. Okey. Kenapa ada mim? Cik Pah, bukankah iqlab ni tanwin jumpa dengan ba? Ya. Ataupun nun mati jumpa dengan ba? Ya, betul. Tetapi kenapa terus dia bubuh mim situ? Supaya memudahkan kita. Kita dah tahu bila ada mim ni, itu adalah iqlab. Kalau dulu-dulu memang tak tanda. Memang dia tak bubuh gini. Dia bubuh tanwin aja. Tanwin pun semua sama. Bukan kata tanwin selari tak selari. Tidak. Cik Pah ingat awal-awal Cik belajar dulu, kena cari sendiri. Macam mana iqlab bunyi tu. Dia tak ada. Mim-mim ni tak ada. Ya. Tapi ke belakang ni Quran semuanya dah bagi tanda supaya kita baca. Dia tak nak menyusah. Kenapa kita nak menyusah-nyusahkan? Kita tak nak menyusah, kita nak sempurna bacaan. Jadi yang terbaik dibaginya, letak terus. Okey, sekarang ni kenapa ada mim di situ? Sebab tanwin tak boleh nak baca dengan ba. Tanwin dengan ba dia akan bunyi tutup mulut. Maka tanwin dengan ba dia akan bunyi tutup mulut. So dia tak boleh unasim bi, tidak. Unasim bi, tidak. Dia kena unasim. Nak masuk bi ni,
Maka itulah sebabnya dia keluarkan mim. Awal-awal lagi keluarkan mim, seolah-olah mim jumpa dengan ba. Tapi Cik Pah, kalau mim jumpa dengan ba, hukum dia ialah hukum dia ialah ikhfa syafawi. Ya, betul. Tetapi ini bukan hukum izafah. Kenapa ni bukan hukum izafah syafawi? Sedangkan mim dikeluarkan, mim ada situ jumpa dengan ba. Bukan mim yang jumpa dengan ba, tanwin yang jumpa dengan ba. Kita keluarkan mim untuk memudahkan bacaan. Kalau kata iqlab ni mim jumpa dengan ba. Tidak. Tanwin jumpa dengan ba. Mim ni dikeluarkan untuk bacaan. Untuk bacaan. Tetapi hukum dia tetap hukum iqlab. Tapi bacaan dia serupa dengan ikhfa syafawi. Unasim bi. Ya, macam ikhfa syafawi. Serupa dengan ikhfa syafawi, iaitu ikhfa syafawi mim mati jumpa dengan ba. Okey, itulah cara bacaan. Gitu dia ya. Okey, unasim bi imamihim. Bi. Tengok alif sekali lagi. Bila alif ni nak bunyi i, dia kena ada hamzah. Okey, bila mat ni nak bunyi, dia kena ada menumpang, kena ada lain. Baru dia orang perlukan dia. Dia kena huruf lain perlukan dia apabila huruf lain berbaris. Baru diperlukan dia untuk jadikan dia mat. Okey, bi imamihim. Okey, sekarang ni kita tekan pada huruf ini. Nak faham betul-betul, nak tengok betul-betul semua, ya. Okey. Baik, kita teruskan. Faman, jelaskan. Utia. Okey, tu apa dia? Apa ni? Apa dia ni yang bunyi ni apa? Okey, hamzah yang berbaris depan. Kenapa hamzah tidak alif? Kerana hamzah, alif ni hamzah lah. Kita pun kata gitu. Sebenarnya ya. Sebab alif ni dia tidak akan berbunyi dengan sendiri. Kena ada menumpang dengan orang lain. Itulah sebabnya huruf alif ini sebenarnya huruf hamzah. Huruf hamzah. Untuk dibariskan di depan, dia kena hamzah. Dia bukan alif yang berbaris di depan. Hamzah yang berbaris di depan. Okey? Dan ini adalah mat. Mat ke? Mat apa? Baris depan dengan jumpa dengan waw. Mat badal. Mat badal, ya. Baris depan jumpa dengan waw ialah mat badal. Okey. Faman utia. Okey, tia. Ya. Ada ya. Kalaulah kita berhenti ti, kita buang baris ini, barulah dia jadi mat asli. Ya ni. Ya ni pun nak untuk jadi mat tu dia kena tidak ada baris. Kalau dia ada baris, maknanya dia bukan huruf mat di situ. Dia hidup. Kita buang dia, maka jadilah dia mat asli kalimi, ya, yang kita sebut itu mat asli kalimi. Tapi kalau kita teruskan, dia tidak, dia hidup. Utia kita bahu sama. Kita bahu biyamini. Okey. Kenapa ini dia tak jadi mat? Kenapa kita tak kata dia mat asli ya Cik Pah? Ini sebab dia ni apabila kita berhenti, dia tidak bunyi wah dia. Kalau mat asli, kalau kita berhenti, dia akan bunyi kita bahu. Kenapa kita baca, kita kena berhenti dia? Sebab dia ini sebenarnya penyambung. Dia penyambung aja. Dia bukannya asal di situ, dia penyambung, ya. Okey, kita bahu biyamini. Dia ini adalah penyambung saja. Kalau kita nak berhenti, dia tak ada di sini. Tapi dia penyambung. Okey, ingat ya. Tapi dia boleh jadi mat asli. Bacaan dia ya. Bacaan dia ya. Kita bahu biyamini ya. Boleh ke jadi mat asli? Ya, bacaan dia boleh 2 harakat. Ya. Okey, sebab setiap huruf apabila sebut aja mat, paling sikit 2 harakat. Sebut aja mat apa, mat silah, mat apa, mat asli, mat apa-apa. Sebut aja perkataan mad, M-A-D, maka dia akan jadi 2 harakat. Sekurang-kurangnya. Gitu dia. Ya, sebut aja mad. Huruf mat ni maknanya 2 harakat lah dia. Okey. So ini ni apa dia ni? Maksilah. Tapi bacaannya apa dia? 2 harakat. Maka kalau 2 harakat boleh ke digabungkan jadi mat asli? Boleh.
kitabahu. Ya, masa baca tu. Ya. Okey, masa baca tu dia bunyi macam mat asli. 2 harakat macam mat asli. Okey. Atau mat tabi'i. Ya. Okey. 2 harakat. Maksud Cik Pah, bacaan tu 2 harakat. Ya. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan ya. Sila, siapa nak tumpang sila. Ni free je. Cik Pah alu-alukan siapa ilmu ni. Sebab Cik Pah bukan nak untuk Cik Pah. Semua kita nak sebarkan. Dah dapat ilmu sikit, sebarkan. Dapat sikit, cakapkan. Dapat. Jangan simpan ya. Jangan simpan. Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Kitabahu biyaminih. Sama kalau kita berhenti, ya ini tidak berfungsi. Mat ini tidak berfungsi kalau kita berhenti. Ya, dia hanya berfungsi apabila kita nak wasal, nak sambung. Biyaminihi fa'ala. Dua-dua ni mat apa? Mat silah. Mat penyambung. Kenapa terjadi mat silah ni? Kerana salah satu sebabnya ialah hak ini adalah hak dhamir. Hak ganti nama. Salah satu daripada sebabnya. Keduanya, dia mesti tengok. Dia mesti di depannya berbaris dan selepasnya berbaris. Dia tidak boleh maksilah ini, tidak boleh berfungsi apabila sebelumnya mati dan selepasnya mati. Maksilah hanya berfungsi 2 sebab. Satunya sebab dia di belakang hak dhamir. Dia tidak boleh duduk di belakang huruf lain selain daripada hak dhamir. Ya, hak dhamir. Yang keduanya, dia mesti ada baris. Huruf sebelumnya berbaris dan huruf selepasnya juga berbaris. Itu adalah fungsi dia. Cara kita nak tengok dia. Ya, itu adalah maksilah. Okey. Maka kalau kita berhenti, dia mat ni tidak ada mat. Kalau kita sambung maksilah, itu yang dikatakan silah, maka dia berbunyilah matnya. Setiap huruf mat kita dah ingat, paling sikit ialah 2 harakat. Paling sikit huruf mat itu sebutannya 2 harakat. Ya. Maka kitabahu biyaminih. Okey. Anak-anak didik pembimbing semua kena ingat. Paling sikit huruf mat 2 harakat. Paling sikit. Paling pendek 2 harakat. Maksud Cik Pah, apabila sebut aja mat, okey. Paling pendek dia tu 2 harakat. Kalau dia mat asli atau mat tabi'i, maka dia akan jadi 2 harakat. Yang selebihnya bermula daripada huruf mat. Ya, bermula daripada setiap huruf mat bermula dengan 2 harakat. Apabila ada sambungan benda-benda lain, barulah jadi mat lazim, mat muttasil, mat mufasil semua. Okey, baik. Kita teruskan. Kita ambil sini. Fa'ulaika yaqra'una. Okey. Fa'ula. Okey. Ada hamzah lagi. Kenapa waw ni dimatikan? Waw ni ada bulat di atas sebab waw ini tidak berfungsi. Setiap huruf mat. Sekali lagi, huruf mat ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Setiap huruf mat dia berfungsi apabila dia tidak ada baris. Dia mati macam ni. Kalau dia ada macam ni, maka dia tidak berfungsi. Dia akan jadi sama ada dia akan jadi mati tak bunyi langsung macam ni. Macam ni hanya pada penulisan sahaja sebab ada bulat, ataupun dia akan jadi lin. Jika dia mati, waw, ya mati dan sebelumnya berbaris di atas, dia akan jadi lin. Okey? Ingat, setiap huruf mat alif, waw, ya, dia tidak ada baris, barulah dia tu jadi mat. Okey, baik, terus. Fa'ulaika. Okey, asal dia apa ni? Asal dia tidak ada ombak rindu di atas. La saja. 2 harakat sahaja. Tetapi, kenapa ada ombak rindu? Sebab ada hamzah. Apabila ada hamzah, mat asli ini sudah bertukar menjadi mat mufasil, ya. Mat apa dia? Mufasil ke muttasil? Mat wajib. Ya. Mat wajib muttasil. Okey. Faulaika. Ya, dia dalam satu kalimah. Mat wajib muttasil. Okey. Mat muttasil. Wajib tu bacaan dia mesti 4 atau 5 harakat. Dia tidak boleh baca
Dia tak boleh baca berapa? Tak boleh baca kurang daripada itu apabila kita baca mat muttasil. Okey? Faulaika, kenapa dia panggil mat muttasil? Yang tu mufasil. Sebab muttasil ni hamzah dia milik dia dalam kalimah dia. Yang mufasil tu hamzah untuk menyambung di kalimah yang lain. Okey, kita akan jumpa kemudian. Okey, baik. Yaqa, qalqalah, yaqa, qalqalah sughra, rauna. Sekali lagi kita jumpa apa dia tu? Apabila bunyi dua harakat mesti mat. Mat apa? Mat asli ke? Ini adalah mat sama dengan tadi yang kita jumpa mat badal. Sebab kenapa? Sebab dia ada waw sebelumnya berbaris di depan, maka yaqra'una. Okey, badal syibu badal. Okey, yaqra'una. Okey, dua harakat sebab mat. Okey, kitabahum. Sekali lagi, ki bari bawah ta. Tengok alif kecil. Dia berfungsi apabila ta memerlukan dia untuk membunyikan mat. Dia sendiri tidak berbaris. Kitabahum, iaitu huruf alif ini huruf apa? Kita tak panggil ini huruf alif, kita panggil ini mat. Alif mat. Mad, ya. Okey, kitabahum wala. Okey. Ini kita panggil mat juga ke? Tidak, sebab dia ada baris. Alif bolehkah ada baris macam ni? Tidak, dia tak boleh ada baris. Dia kena ada hamzah untuk dibariskan. Kan? Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada hamzah. Ya. Okey, yang kita dah tahu awal tadi kan. Okey, teruskan. Wala. Mim. Ingat, mim yang mati bertanda macam ni. Mim dia ada dua je. Dia akan dengung. Iaitu apabila dia jumpa dengan mim mati yang tidak bertanda. Dia tidak bertanda. Dia jumpa dengan mim juga dan jumpa dengan ba. Maka dua tu baru dia dengung. Setiap mim kalau kita jumpa, setiap mim bertanda, kalau jumpa tanda macam ni, jangan dengung. Tidak ada dengung, ya. Dia adalah izhar, zahirkan, jelaskan. Zahir, izhar syafawi sebab dia huruf syafawi. Okey? Setiap mim, kita nak tekan pula mim ni, hukum mim. Setiap mim yang mati bertanda macam ni, guru Cik Pah kata jangan dengung. Guru Cik Pah kata jangan dengung. Arwah mama Cik Pah, ajar Cik Pah, jangan dengung kalau jumpa macam ni. Teruskan. Dia pun rotan depan kita. Bukan rotan kita. Dia bila kita baca salah, dia bukan tegur dengan mulut. Arwah mama, 2-3 orang. Biasa 4-5 orang kita baca depan dia. Kalau yang baca tu A, B, C, D. D yang buat salah, pop, rotan dia bunyi. Salah lah tu kita baca. Dia mulut dia tak kata ulang. Tidak. Maknanya kita pun carilah kesalahan kita. Kalau B buat salah, baca ini orang yang dah mahir baca lah kiranya. Dia pop. Tahulah tu apa salah kita. Ya. Pop depan rotan panjang dia tu. Itu adalah kesalahan. Telinga dia boleh dengar 4-5 orang baca tu, ya. Itu kemahiran orang dulu-dulu hebat, ya. Masya Allah. Okey. Baik. Di sini kitabahum wala. Hum wala. Cik Pah bunyi panjang juga tu. Sebab dia huruf tawassut, iaitu sederhana panjangnya, sederhana memanjangnya dan juga ada syiddah di dalamnya. Kita tak boleh baca kitabahum wala. Apabila kita baca kitabahum wala, kita seolah-olah saktah, atau kita seolah-olah baca sifatnya sebagai syiddah. Sedangkan dia adalah tawassut. Tawassut ni mesti bunyi meloncor juga sikit. Kitabahum wala. Hum wala. Jangan kitabahum wala ataupun kitabahum wala. Tidak. Kitabahum wala. Okey, kitabahum wala. Tidak putus. Jangan diputuskan. Ya? Okey. Kitabahum wala. La, 2 harakat. Tengok alif menumpang kepada lam. Ya. Yudha, huruf apa? Huruf apa? Dha, huruf isti'la. Maka kita kena tinggikan bunyinya. Kita tak boleh bunyi yuz. Tidak. Ya. Okey, cubit perut. Ya. Cubit perut kalau duduk dekat dia, duduk jauh-jauh ni, rotan panjang dia sebab ramai nak baca sekaligus kan. Okey, alhamdulillah. Allahu akbar. Wala, okey, wala dha. Di mana keluarnya huruf dha?
Kita ingat tak mana keluarnya huruf dha? Dha. Cik Pah tunjukkan lagi dha keluarnya ialah di huruf-huruf. Huruf-huruf. Okey, dha. Okey, huruf. Dia keluarnya huruf dha di bibir. Bibir kita dan keluarnya sekadar sikit aja. Bibir pula dah. Lidah di antara gigi atas gigi bawah. Keluar sikit aja. Allahu Akbar. Mana pula tak ada. Keluar sikit aja. Okey, di sini. Dha. Dha. Keluar. Sikit aja keluar. Okey. Dan lidah di dalam melengkung sikit. Dha. Dha. Kalau tidak melengkung jadi straight itu, dia akan jadi sebut dha. Tipis dia akan jadi dha. Macam za atau sa. Sebab dia makhraj dia sama. Makhraj dia huruf dha ni sama. Di antara gigi atas gigi bawah dia duduk di tengah-tengah, iaitu dha, za dan sa. Yang paling panjang keluar lidahnya ialah sebutan sa. Yang sederhana keluar lidahnya za. Paling sikit keluar lidahnya wa. Ya, wa. Tetapi dia melengkung. Kalau za, tengok sikit panjang sikit lagi keluar tapi dia tidak melengkung. Nampak? Dan kalau sa, lagi panjang keluar lidahnya dan dia lagi melepeh. Itu ya, itu adalah bentuk lidah apabila kita sebut satu-satu. Okey. So wala yu. Okey, yu. Wa keluarkan lidah sikit tu yu lamuna fatila. Okey. Macam mana nak bunyi wu tu Cik Pah? Naikkan ke atas. Dia bukan yu bawah. Ke atas. Okey, yu kan lidah kita melengkung atas. Wala yulamuna fatila. Itu kita kena praktis. Kita tak boleh dengar je, kita tengok, dengar je gitu. Kita kena praktis dan tengok, ya. Ulang-ulang tengok, ya. Wala yulamu mu. Nampak? Mat mana ada tanda? Waw tidak ada. Dia mati. Fatila. Ya, mana ada tanda? Ada tanda mati? Tidak. Apabila dia ada tanda mati bulat, maka dia tidak berfungsi. Itu huruf mat. Mat ni alif, waw atau ya. Kalau dia ada bulat di atasnya, menandakan ia tidak berfungsi pada bacaan. Dia hanya berfungsi pada penulisan. Ya, seperti alif tadi yang kita jumpa. Ini waw yang kita jumpa tadi. Kan? Waw. Dia hanya, kalau ada bulat atas tu, dia memang berfungsi untuk penulisan. Nak tulis mesti bubuh. Tak bubuh ni tak betul. Ya. Tetapi pada bacaan, dia tidak berfungsi. Okey? Okey, sekarang kita di sini dah. Fatila. Okey, fa atas, ti dua harakat, mat asli atau mat mat tabi'i, dan la adalah mat iwad. Mat iwad. Mat iwad berapa harakat kita baca? 2. Jangan segan nak jemput mat iwad 2 harakat. Fatila. Sepanjang kita sebut ti, la pun sepanjang kita sebut ti. Kalau kita sebut ti tu tila, kita baca perlahan-lahan kan. Fatila. Kalau kita sebut laju, fatila. Kalau laju lagi, fatila. Sama, dia sama. Maknanya jangan dibunyikan fatila. Bunyi macam ada hamzah. Takut nak sebut 2 harakat. Jangan. Fatila. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyungguh Cik Pah. Nyungguh sebab Cik Pah nak suruh faham belakang ni. Nyungguh. Okey. Kita tekok dah. Memang. Tapi Cik Pah nak suruh semua boleh ni. Semua boleh ni. Masya Allah. Cik Pah nak suruh semua boleh. Okey. Alhamdulillah. Cik Pah tidak nak bawa mati benda-benda ni. Cik Pah hanya nak tinggalkan semua orang semua pandai, semua tahu ilmu Allah ini. Nak kongsi. Ingat, kongsi. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, 1 baris di atas. Wa man kana. Wa baris di atas 1 harakat. Beringat di sini apabila baca wa man kana fi hadhihi. Okey. Pernah tak kita dengar orang baca wa man ka
Wa man wow ni dia tak sebut dengan jelas, dia nak cepat. Wa man kana fi hadha. Kita tak nak gitu, kita nak wa man kana. Jelaskan sebutan wa. Wa man kana. Wa jelaskan sebutan dia. Okey, man ka ikhfa hakiki semua dah tahu. Cara dengungnya semua dah tahu, iaitu letakkan lidah kita, jangan teruskan ke sebutan makhraj kaf ni. Kita baru duk gantung lidah kita untuk sebut ka. Kita gantung untuk dengung 2 harakat. Semalam Cik Pah dah tunjuk macam mana pergerakan dengung itu macam mana. Ya, pergerakan dengung itu macam mana Cik Pah dah tunjuk. Ingat tak? Tunjuk satu-satu semalam. Kalau tak ingat lagi, janganlah tak ingat. Dah tunjuk semalam. Ya, pergerakan untuk sebut huruf. Kita nak sebut huruf apa ni? Dengung ya, macam mana kita sebut semalam baru Cik Pah ingat ya, sebut dengung. Okey. Tak baiklah, Cik Pah akan tunjuk juga. Tunjuk juga. Wa man kana. Okey, Cik Pah ambil buku purple. Nak tunjuk juga. Okey, pergerakannya dia tidak terus masuk ke tidak terus masuk ke huruf kaf. Ya, dia tidak terus masuk ke huruf kaf. Dia akan dengung dulu. Selepas selesai dengung barulah dia akan letakkan huruf di kaf. Hilanglah dengung dia itu. Kan? Okey. Boleh tak? Cik Pah cari semula. Nak cari semula dah ni. Okey. Hukum nun. Okey, baik. Dengung dulu dan dia akan terus ke pergerakan. Tak jumpa pula dah lah. Ni jumpa insya-Allah ya. Dengung huruf kaf. Mana dia dengung huruf kaf? Kita cari dah. Okey, ni dia. Wa man kana, dengung huruf kaf. Nampak? Huruf kaf makhraj dia mana? Di sini. Makhraj dia di sini, iaitu di pangkal lidah kita di sini. Yang di leher kita panjang, ini adalah makhraj dia di sini, kaf. Ingat makhraj kaf di sini. Dan pergerakan dengung untuk kaf ini, dengung untuk ikhfa ini, dia bermula di sini. Ini huruf kaf untuk huruf kaf. Wa man, sini dah bunyi. Wa man, di sini dengungnya bunyi. Ini dengung, ni huruf yang dimunyikan. Man, dengung di sini. Man, gerak. Man, pergi balik. Man, dengung dah dekat di ni. Menghampiri. Man, 2 harakat kan? Okey, harakat pertama. Man, dia mari. Yang ni pula undur. Man, ka. Hilang dah dengung. Bila sebut aja ka, hilang dah dengung. Itu cara kita dengung. Kita jangan letak wamang terus di sini terus. Dengung duduk sini atas kita dengung. Wamang di sini dah tidak. Kita masih dalam perjalanan dari sini wamang kana. Okey? Boleh. Itu adalah dengung. Allahu Akbar. Macam-macam ya, kalau ada satu tu senang. Okey, baik. Okey. So itu adalah ikhfa. Dengung ikhfa ya, ka. Okey. Dengungnya tidak wamang terus itu ataupun waman bunyi. Tidak. Dia adalah dalam perjalanan wamang kana. Okey. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ في 2 harakat. Nampak ia tidak berbaris, itu menunjukkan ia mat ya. Fi 2 harakat. Alif yang tidak berbaris, tak ada hamzah di atasnya, menunjukkan dia adalah huruf mat 2 harakat. Hadhihi, okey, zihi, ini huruf mat, ini huruf mat. Ini kita panggil huruf mat. Kita tak panggil ya, kita tak panggil alif, kita panggil huruf mat. Ya. Fi hadhihi. Okey, sekarang ni mat apa ni? Mat bermula dengan 2 harakat. Tetapi kalau ini ada dah ombak rindu, makna 4-5 harakat. Mat silah juga, iaitu mat penyambung yang kenapa dia jadi 4?
Yang tadi dua-dua je. Yang ni dua-dua je. Dua-dua. Kena. Okey, kerana dia menyambung. Kerana di sini dia menyambung huruf fa. Di sini menyambung huruf ba. Di sini dia menyambung satu sahaja huruf yang boleh membuatkan dia ada umbat rindu. Yang boleh membuatkan ya mat silah ini. Mat silah ini menjadi 4 atau 5 harakat. Apa dia menghubungkan hak dhamir ini dengan huruf hamzah. Kita sebut huruf alif ke? Tidak. Menyambung huruf hamzah. Inilah yang dikatakan hamzah. Okey. Maka dia apabila dia menghubungkan hak dhamir itu dengan hamzah, maka jadilah dia 4-5 harakat. Okey. Okey, kita terus. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. Apa dia ni? Kenapa alif di atas ya? Ini menunjukkan dia mad. Mad. Kita tak panggil alif ya. Tidak. Ini adalah mad. Mim. Mad. Mad. Mak apa ni? Mad. Ya. Ya, apa dipanggil? Ya mutatarrifah atau alif maksurah. Kita tidak panggil ya atau alif. Okey? Ya. Okey, sebab kenapa dia ada kecil sini? Sebab ini menunjukkan kalau berhenti pun 2 harakat, kalau sambung pun 2 harakat. Makna kalau kita nak berhenti a'ma 2 harakat ataupun a'ma fahuwa, dia tetap 2 harakat. Okey, dia tetap 2 harakat. Okey. Okey, kita teruskan. Mana nak? Ni. Fahuwa. Tengok, waw tidak mat, maka dia akan ada baris. Ini baru kita panggil waw. Baris. Ini kita panggil mat. Fahuwa fi. Okey, mat. Ya, ini ada ya mat. Okey. Fil akhirah. Cik Pah. Kenapa pula ini tak ada gini ya? Kenapa hak ni gini fi 2 harakat tapi tak ada juga huruf kau macam gini kau gapo kau. Dia sebabnya kenapa dia ni? Sebab ia akan jumpa dengan hamzah. Ia akan jumpa dengan hamzah wasal, dia akan jadi 1 harakat ni di sini. Ingat ya, ini 1 harakat apabila jumpa dengan hamzah wasal. Dia kalau kita berhenti memang macam ni juga 2 harakat. Tetapi kalau kita sambung, dia jadi 1 harakat. Jumpa dengan apa? Hamzah wasal. Cik Pah tak ada huruf hamzah situ. Itu yang Cik Pah kata alif ini sebenarnya hamzah. Alif ini sebenarnya hamzah. Kita tak sebut alif wasal. Kita sebut hamzah wasal. Kita kata tak ini alif wasal? Hamzah wasal. Kita tak kata alif wasal. Ya. Okey. Al-hamzah wasal berfungsi apabila kita nak mula di sini. Tapi dia bunyi tak? Dia berfungsi tak? Dia berfungsi. Kalau kita wasal pun, tetapi kalau kita teruskan dia berfungsi, tetapi dia tidak berbunyi. Dia tidak berbunyi. Dia perlu ada di situ. Ya, dia perlu ada di situ. Okey? Tetapi lam ni yang mati, apabila huruf mati ada tanda, kita kena bunyikan mati dia. Kita dah kata tadi kan, apabila setiap huruf yang mati ada bertanda macam ini, maka kena bunyikan mati dia. Walaupun dia mati. Ya, di sini dia mati lam, kita kena bunyi. Fil hamzah wasal kita tak bunyikan, tidak. Kecuali kita nak mula. Apabila mula dengan hamzah wasal, kena tengok apa selepas hamzah wasal. Kalau lam selepas hamzah wasal, maka barisnya di atas al. Kalau selepas hamzah wasal ni tidak ada lam, kita kena tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kalau huruf yang ketiga baris atas atau bawah, kena baris di bawah. Kalau huruf yang ketiga tu baris depan, kena baris depan. Tetapi sebab ada lam, maka kita kena baris dia di atas. Al-akhirati. Apa dia ni? Mak badal. Hamzah baris atas dan ada alif di situ. Alif menumpang dengan baris hamzah, ya. Fil 2 harakat. Khirati 2 harakat, maknanya mat. Alif mat ada di situ. Okey.
Fil akhirati a'ma. Tengok hamzah. Dia tak boleh duduk sendiri alif ni. A'ma wa adallu. Sekali lagi dia menumpang sebab ada mim yang berbaris. Dia mat di sini. Okey. A'ma wa adallu sabila. Sekali lagi wa adallu sabila. Bi dua harakat dan mat iwad dua harakat. Okey. Okey, terus. Wa in kadu. Sekali lagi wa in kadu. Nun dengung masuk ke sini berjalan. B dengung baru masuk ka. Wa in kadu. Wa in kadu. Nampak alif? Alif. Sebab dia tak boleh menumpang orang. Kan dia ini mati. Ini mati, dia tak boleh menumpang apa. Maka dia tidak berfungsi lah. Tak bunyi apalah dia. Okey. Kadu la yaftinunaka. La yaftinunaka. La yaf. Fa jelaskan huruf rakhawah. Fa huruf apa sifatnya? Rakhawah. La yaf. Dan hamas. Bunyikan juga. Sebab setiap huruf yang mati baru kita boleh jelaskan akan makhraj dia. Boleh kita baru tahu dia ni hamas ke rakhawah ke bila dia mati. Kalau dia hidup fa, kita tak tahu dia rakhawah ke apa. Sebab sifat-sifat huruf ni boleh ditentukan bila dia mati. Ya, la yaf. Ya, la yaftinunaka. Okey. Panjang sikit rakhawah kan. Yaf. Kita tak perlu bekerja kepada la yaftinunaka. Tak boleh kita tiba-tiba duk baca elok-elok kita pun la yaftinunaka. Fa tak bunyi. La yaf. Okey, fa angin keluarkan. La yaftinunaka. Nunaka anil ladzi. Sekali lagi hamzah wasal. Sekali lagi hamzah wasal. Hamzah wasal. Walaupun huruf alif. Okey. Anil ladzi. Ini yang Cik Pah kata asal dia mat asli ataupun mat tabi'i, iaitu dua harakat. Alladzi. Kalau berhenti di situ dua harakat. Alladzi. Tetapi dia dah nak jumpa dengan hamzah, maka mat asli ini boleh bertukar menjadi mat apa? Nama dia kita kan mat jaiz. Mat jaiz munfasil, ya. Wasal kita nak terus tu dia jadi mat jaiz munfasil. Okey, mat munfasil pun dipanggil. Mat jaiz itu adalah hukum dia, dan munfasil itu nama dia mat munfasil. Tak apa, salah ke Cik Pah kalau sebut mat jaiz munfasil? Tidak. Kalau sebut jaiz boleh, tetapi kita kena faham ia adalah mat jaiz munfasil, ya. Anil ladzi. Okey, mat munfasil. Dia bertukar menjadi 4-5 bila kita nak sambungkan. Okey. Kalau guru Cik Pah dia ajar mat munfasil. Jaiz itu adalah hukum dia. Tapi kita dah biasa sebut mat jaiz munfasil, tak apa. Kita sebut dengan hukumnya dan dengan bacaannya sekali. Okey? Okey. Anil ladzi awhayna. Sama ni. Kalau Cik Pah berhenti di sini, zi dua harakat jadinya. Nak sambung baru 4-5 harakat. Allazi awhayna. Sama di sini. Kalau Cik Pah berhenti saja, ahayna. Awhayna. Dua harakat sahaja. Ya, kalau berhenti. Tetapi bila kita nak sambung macam ni juga, maka jadilah dia mat munfasil, iaitu bacaannya 4-5 harakat. 4 atau 5, okey, kita ambil 4. Okey. Au lin. Hai, lin. Dua-dua huruf lin. Huruf lin ada berapa? Ada 2. Apa dia huruf lin? Dalam semua ada berapa huruf lin? 2 sahaja. Apa dia? Waw yang mati bertanda sebelumnya berbaris di atas. Ya mati bertanda dan ada sebelumnya berbaris di atas. Maka jadilah ia huruf lin. Kalau kita jumpa macam ni, maka ia adalah huruf lin yang kita bacanya lin. Waw ni waw huruf lin, waw ya huruf lin, tapi bacaannya lin. Cik Pah, tapi dia huruf mat. Ya, memang huruf mat. Dia kategori ya lin, ya. Okey, bacaan dia tu lin. Auhayna.
Kenapa bunyi panjang Cik Fah? Ya, dia huruf rakhawah. Sifat dia rakhawah. Au. Kita tak boleh baca au. Atau hay. Atau kita baca au hayna ila, tak boleh. Kita kena baca au hayna rakhawah. Walaupun dia ni waw ya. Rakhawah juga. Ya, wa. Ya. Rakhawah. Au hayna. Auhayna ilaika. Ni sekali lagi. Sekali lagi. Ilaika. Nampak hamzah baris bawah? Hamzah baris bawah ni. Kita tak kata alif baris bawah. Kita kata hamzah baris bawah. Sebab ini hamzah punya. Okey. Ilaika litaftariya alayna ghairah. Banyak li ni. Lin bacaannya. Lin bacaannya. Lin bacaannya. Lin bacaannya. Lin bacaannya. Dua. Ada satu huruf waw. Okey. Baik, kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi supaya kita jelaskan akan bunyi lin dan rakhawah itu. Okey, setiap waw dan ya yang mati dan sebelumnya berbaris di atas, maka ia akan jadi lin sebutannya. Okey, baik. Terus kita dari sini. Auhayna ilaika litaftariya alayna ghairah. Bunyi tak? Itu adalah lin. Ya. Alayna ghairah. Ghairah. Kita berhenti. Meluncur di highway tanpa bertempur, tanpa langgar apa-apa. Jangan bunyi ghairah. Kalau ghairah itu sudah jadi kha. Dia dah melanggar border. Dia dah melanggar apa dia? Divider. Ghairah. Itu dah jadi kha. Sekarang ni highway meluncur di tengah-tengah dia jalan. Ghairah. Dia tidak ada langgar apa-apa. Dia terus keluar ke gate. Ghairah. Tapi jalannya relax aja, meluncur je. Ghairah. Okey? Terus. Okey. Ini Encik Pan praktiskan. Ghairah. Ghairah. Ya, ghairah. Okey. Terus meluncur dan rakhawah. Ghairah. Okey, terus. Okey. Ya, okey. Teruskan. Satu harakat dan hamzah. Wa idzalla. Wa idzalla. Ini apa dia? Tanwin. Tak selari jumpa dengan lam. Dan lamnya ada tasydid. Maka ia jadinya idgham bila gunnah kamil. Wa idzalla. Wa idzalla. Terus masuk ke tasydid. Wa idzalla. Tidak wa idzalla. Tidak. Ataupun wa idzalla. Tidak. Dia bukan dua harakat. Dia bukan dua harakat. Ya, maaf Encik Pan. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Okey, terus. Wa idzalla. Wa idzalla. Ya, terus ke situ. Ni, apa dia ni? Ada hamzah wasal di situ. Lam ada hamzah wasal. Maknanya, lattakhazuka. Lattakhazuka. Maknanya, di sini menunjukkan lam dan hamzah wasal ini boleh berpisah. Wa idzalla. Wa idzalla. Tapi la, kalau dipisahkan, maka la ni bunyi satu harakat. La, ya. Dia memang satu harakat di sini pun. Maknanya kalau kita berhenti, macam mana bunyi? Wa idzal. Kalau pisahkan. Tapi sekarang ini dia tidak berpisah. Kita teruskan. Tapi peliklah Cik Fah hamzah wasal di sini. Ya, ditakdirkan kita wa idzal terberhenti di situ. Wa idzal. Di situ terhenti. Maka kita nak mula dengan hamzah, kena mula hamzah ittakhazu. Ittakhazu.
Kalau nak mula hamzah wasal tanpa lam, dia kena, kalau dia duduk asing. Kalau dia ni asing, okey, di sini lam dan di sini hamzah wasal. Barulah boleh kita asingkan. Sekarang ni kita tak asingkan. Tak asingkan ya, sebab ia satu perkataan, lattakhadhuka. Okey. Wa idzal lattakhadhu, lattakhadhu sama. Lattakhadhu, tasydid kena bunyi. Tasydid kena bunyi kerana ia menunjukkan dua huruf di sini. Dua huruf yang sama, ta dengan ta, di sini pun dua huruf yang sama, lam dan lam, ya. Itu pentingnya tasydid kita bunyikan. Sebab kalau tak bunyi tasydid, maknanya kita tertinggal satu huruf. Di sini kalau kita tak tasydid, dia tertinggal lam. Di sini kalau tak tasydid, tertinggal satu lagi ta. Jadi kalau kita baca wa idzal latakhadhu, tak boleh. Ya, kena jelaskan. Wa idzal latakhadhuka, dhu mat asli atau mat tabi'i, lattakhadhuka khalila. Okey, sekarang ni kita jumpa dua huruf kha, huruf isti'la. Jarang isti'la ni sikit-sikit ada dalam ni. Dia tak banyak sebab dia huruf isti'la ni ada 7 kan. Sad, ta, za, da, kha, qaf dan ghain. Berat-berat belakang bunyi. Yang lain, kalau huruf lain dia istifal. Lam, ta, wa, ka, apa lagi? Za, itu adalah huruf istifal, huruf rendah. Yang ini adalah huruf isti'la. Latakha, kha, bukan kha. Kha, ya, kha. Latakhadhuka khalila. Ya, huruf Arab ni. Kha, dia tidak kha. Okey, kha, ya. Kha, khalila, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, teruskan lagi. Walaula an thabbatnaka. Cik Pah nak tunjuk satu lagi. Nun jumpa dengan tha. Nak juga tunjuk. Okey. Walau dulu. Lin. Ini lin. Walau. Lin. Okey, mana? Lin ni. Walau la asalnya dua harakat lam alif, tetapi sebab lam kita panggil lam alif mesti menenggek dia dengan lam. Okey, la hamzah. Thabbatnaka, nun mati jumpa dengan tha, hukumnya ikhfa hakiki. Macam mana nak dengung dia? Ini cara dengung. Makhraj tha di mana? Makhraj tha di sini, di celah gigi. Di celah gigi. Antara gigi atas, gigi bawah. Sekarang kita dengung. Setiap dengung dia terbuka. Bila kita dengung, dia terbuka gigi ni, ya. Okey, sekarang kita nak sebut mula-mula. Okey, kita nak sebut ni, apa dia tadi? Antha. Okey, sekarang ini kita di sini. Mula-mula kita nak sebut antha, kita terus ke sini. Kita terus bawa huruf tha ni ke sini bunyinya. Tak keluar lagi ni. Dengungnya di sini. Kemudian dengung jalan. Ni dengung satu harakat, dua harakat. Antha, mana dah tha? Dah ke depan dah. Oh, ni. Dia sama laju. Baru kita sebut ni, duduk sini lagi lidah nampak. Lidah belum touch. Huruf tha. Sekarang touch je huruf tha, dengung dah hilang. Dengung dah hilang, tha dah keluar lidah. Ini adalah dengung untuk huruf tha. Ya. Kaedah dengung huruf tha. Okey, alhamdulillah. Satu-satu kita jumpa, ya. Okey, walaula mana dia? Ni. Walaula. Okey, walaula an thabbatnaka. Bat hamasta. Ta dia tidak bunyi. Kalau dia hidup, boleh tak bunyi ta-ti-tu? Tidak. Dia setakat ta-ti-tu. Ta. Duduknya di belakang gigi. Lidah tidak keluar sebut ta.
Lidah tidak keluar. Sabbat. Belakang gigi. Sabbatnaka. Okey. Belakang gigi atas. Sabbat. Okey. Sabbatnaka. Laqad. Okey. Ta. Ya, ta duduknya belakang gigi bersama dengan dal dan ta. Ya, tadi yang kita tunjuk tadi ya. Okey. Ta. Sabbat. Okey, hamas keluarkan. Sabbatnaka. Ta juga adalah huruf syiddah. Dia tidak meluncur. Ya, dia tidak bunyi sabbatnaka, tidak. Dia tidak meluncur. Dia syiddah. Sabbatnaka. Terus sabbatnaka, tetapi jangan putus. Jangan sabbatnaka. Bukan. Sabbatnaka terus. Sabbatnaka laqad. Dal duduknya sama dengan ta. Laqad belakang. Laqad kita. Kenapa dal ni tak bunyi apa-apa? Kan sebut Cik Pai kata setiap huruf yang mati tidak bertanda, kita tak bunyikan dia. Kita terus bunyi kita. Hukum dia apa di sini? Dal jumpa dengan ta. Sejenis ni. Mutamathilain, ya, mutamathilain sebab dia dal dengan ta. Okey, mutamathilain ke mutaqaribain? Okey. Kita dia sama jenis tetapi sifat berlainan. Ini hamas, ini jahar, dan ini kita ini apa lagi sifat dia? Qalqalah. Ya, qalqalah sama tak dia? Syiddah dia sama tak? Ya. Dia ni syiddah, ini pun syiddah. Ya. Kita. Okey, kita. Terus masuk kepada huruf ta. Okey. Tarkanu. Ra tebal. Tarkanu. Ra tebal ya. Tarkanu ilaihim. Ra tebal sebab sebelumnya berbaris di atas. Ya, sebaris di atas. Okey, ra tebal ya. Tarkanu, ra tebal, dan ra ini adalah huruf ra tawassut sederhana. Bayinah ni pun dipanggil ya. Okey. Tarkanu ilaihim syai'an qalila. Okey. Mim dan ra sifat sama iaitu tawassut. Tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ini sama ya. Ikhfa hakiki. Gerakannya qaf dan nak pergi ke qaf dan okey, ini qaf. Cik Pah tengok pula gerakan untuk dengung qaf. Okey. Mana dia? Dengung huruf qaf. Okey, ini dengung huruf qaf. Ya, tadi kita tengok dengung huruf kaf. Ini syai'an qa. Okey, kita tengok. Makhraj huruf qaf di sini nak sama dengan huruf kaf. Tetapi dia lebih keras sebab keluarnya di tengah. Kaf keluarnya di tepi gaham kita. Kaf dia sebab kaf dia huruf ya. Dia keluar tepi gaham kita. Ya, dia sama dengan apa ni, kaf lam ni dia. Okey. Tak apa, kita pergi sini dulu. Okey, sekarang ni syai'an qa. Mula-mula dia duduk sini. Syai'an, ni dengung dah ada ni. Syai'an, dia dah mai sini dah. Dia dah mai sini dah. Syai'an, dengung ni sini, hidung ni. Dia dah mai sini dah ni, lidah ni. Okey. Hilang aja dengung. Dia tekan dah. Syai'an qalila. Dengung dah hilang. Barulah dia sentuh. Baru lidah ni sentuh. Tekan kuat-kuat lidah tu. Sebab huruf dia di situ. Okey. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Allahu akbar. Okey. Jelas ya? Syai'an qalila. Okey, teruskan. Idzal la'az. Okey. Sekali lagi kita jumpa hamzah,
dan za tanwin dan jumpa dengan kalau kita waqaf bunyi apa ni? Iza. Iza dua harakat. Kita waqaf dia jadi iwad dua harakat. Iza, tapi kita teruskan. Ini tidak berfungsi. Idzalla terus masuk kepada tasydid. Idzalla azaqnaka qaf qaqadah sughra. Idzalla azaqnaka di' da isti'la. Di' isti'la yang paling rendah, kategori yang kelima, ya. Dia ada kalau baris atas alif tu, alif tu jadi pertama. Kemudian berbaris di atas satu tanpa alif tu, jadi yang kedua, okey, yang ketiga du, ya, kategori 3. Dan yang keempat mati, ya. Dan yang kelima berbaris di bawah. Huruf-huruf isti'la yang berbaris di bawah, kategori dia ada kategori berat dia. Kategori apa dia panggil isti'la dia tu, ketinggian dia tu 1 2 3 4 5, ya. Semua huruf isti'la macam tu, ya. Okey. Kita baca macam tu, okey. Sekarang ni di'. Okey, di'fa. Ain ni isti'la ke Cik Pah? Ain ni istifal, tipis. Di. Ain bawah tu. Di'. Dia bukan di' atas. Kalau tinggi dia atas tu. Atas tu. Dia ya. Di'. Okey. Di'fal hayati. Al-hayah. Hamzah wasal. Tengok hamzah. Al-hayati. Waw duduk menumpang atas alif, ya. Waw alif duduk menumpang atas waw, ya. Hayati. Wadi'fa. Okey, wadi'fal mamati. Hamzah wasal, alif lam al-qamariyah, alif lam al-qamariyah, dimulanya al-hayati, dimula di sini al-mamati. Okey. Thumma wajibul gunnah dengan dua harakat mim dan nun yang berbaris dan bertasydid, maka wajib kita dengung dua harakat. Thumma wajibul gunnah, wajib gunnah. Thumma la tajidu laka alaina nasira. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Ra bunyi tebal. Kenapa lah Cik Pah ra bunyi tebal? Cik Pah kan alif, lam dan ra. Alif, lam dan ra boleh bertukar wajah daripada huruf istifal, bacaan tafkhimnya, bacaan tarqiqnya boleh bertukar menjadi bacaan tafkhim. Alif, lam dan ra boleh bertukar wajah dari bacaan huruf istifal yang bacaannya rendah tarqiq bertukar menjadi bacaan tinggi iaitu tafkhim. Ianya terpulang kepada kedudukannya dan juga kedudukan barisnya. Okey, sekarang ni ra berbaris di atas. Maka dia akan jadi tebal dan alif ni juga akan jadi tebal. Nasira, mat ni juga akan jadi tebal. Nasira. Kita tak boleh baca nasira. Cik Pah pernah dengar lah orang baca nasira. Cik Pah pun pernah baca. Itu makhraj lain. Makhraj lain dia akan baca alaina nasira. Okey, nasira. Kalau dengar je lah. Sebab kita bukan belajar makhraj. Kita bukan belajar qiraat. Kita sekarang ni baca hafz, ya. Okey, ada, ya. Itu adalah qiraat lain yang macam warash. Okey. Kalau kita bunyi dololo, ad-dololo, apa Cik Pah dia baca lagu tu? Itu adalah qiraat. Itu adalah qiraat warash, ya. Kita jangan salahkan apa-apa, jangan kita kata dia baca tak betul, ya. Itu adalah orang yang bijak pandai je baca tu, yang dah tinggi-tinggi. Kita ni kan duduk sini lagi kita baca inilah, tak apa, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang dah jelas tak?
Saya dulu baca macam tu. Ra. Baca tu. Ra ya. Ra kena tebal. Cik Pah perasan orang Kedah dia baca tu. Dia baca tipis kan? Dia baca tipis. Kita kena tebal. Dia sama juga lam. Kita tak boleh baca Allah. Kita kan, kita biasa dengar ada orang sebut Allah. Allah. Ya, Allah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allah. 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 Lam. Ya, berbaris di atas dan Allah dia akan jadi tebal. Kecuali kalau sebelumnya berbaris di bawah, dia akan jadi tipis. Lillahi. Billahi. Bismillahi. Okey. Tetapi kalau dia baris atas, Allah. Dan sebutan huruf Allah tetap Allah. Ya, Allah. Dia tidak ada sebutan. Kalau bersendirian, tidak ada sebutannya Allah. Dia Allah. Tetap Allah. Ya. Okey, Alhamdulillah. Cuba praktis perkataan Allah. Cuba rasa. Apabila kita sebut Allah, Cik Pah nak cerita. Sebut Allah, kita rasakan penuh badan kita dengan sebutan itu. Mula-mula kita rasa di mulut, di dalam. Allah, 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 Allah. Kita rasa di dalam ini aja mula-mula. Di dalam mulut kita sebutan. Betul ya? Betul-betul sebut Allah. Kita akan rasa. Kemudian kita akan rasa keseluruhan sebutan itu. Sebutan maksud Cik Pah ya. Keseluruhan sebutan telah seolah-olah memenuhi diri kita. Allah, 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 Allah ya. Sebut ya Allah. Sebutan Allah. Perkataan Allah. Ya. Kita akan rasa. Okey. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, Cik Pah rasa kita sampai di sini. Perlu ke Cik Pah baca? Okey. Boleh kita baca sama-sama. Okey. Teruskan. Kita baca sama-sama sekali lagi. Okey, tadi kita baca tak tengok mulut kan. Sekarang kita baca mulut. Kita baca betul-betul. Okey, kita mula balik. Ingat. A, I, U. A, I, U. Ya, muncung. A, I, U. Jangan segan. Okey, jangan segan. Okey, Alhamdulillah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi. A'u. Bukan a'u ya. A-I-U. Bukan A-I-U tak ya. Ya. A'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. Okey, kita berhenti Pak Biamin ni. Faman, ambil balik. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ulang. ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك
يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا sekali lagi ambil liaftari, kena ulang ya. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Sekali lagi. ولولا أن ثبتناك لقد ya. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa lagi pada petang ini. Terima kasih pada semua yang sudi bersama-sama dengan Cik Pah untuk tajwid sebutir-sebutir. Cik Pah harap apa yang kita belajar ini boleh dikongsikan bersama-sama, dan jika ada salah silap Cik Pah mohon kemaafan dan mohon perbetulkan ya. Mohon perbetulkan. Cik Pah mohon maaf sebanyak-banyak kerana yang sempurna itu dari Allah SWT juga. Salah silap itu daripada Cik Pah sendiri di atas kecuaian Cik Pah sendiri, insya-Allah ya. Cik Pah mohon supaya kita sama-sama dapat membagi dan membetulkan apa jua kesalahan jika ada kesalahan yang kita lakukan. Okey, baiklah. Sampai di sini dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan wa'as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hendaklah kita sentiasa berpesan-pesan dan berkata-kata dengan perkara yang benar dan baik-baik, dan hendaklah banyak bersabar. Okey, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang pada semua. Alhamdulillah, sayang pada semua. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah.